Aku keluar dari kapal. Aku bawa flashlight aku sebab malam kan. Aku sulu-sulu aku nampak dekat tayar aku tu belah kiri, nampak ada benda warna hitam. Benda warna hitam. First aku fikir nampak first impression macam plastik beg sampah melekat. So aku macam fikir balik, mana logik ada plastik beg sampah melekat dekat tayar tu masa kita nak fly kan. Lepas tu aku datang inspection awal dekat-dekat sikit, aku nampak bukan burung je, keluang. Tahu keluang? Ya, keluang yang besar. Besar tu. Keluang. Keluang tu tinggal ni saya fikir keluang man. Aku dah boleh baca lah fikiran dia. Keluang man. Baru nak selamatkan orang. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Bersama saya seperti biasa co-host saya yang tergedik-gedik hari ini. Dia nak hype. Sebab orang cakap kekalkan sikit Bang Zarul, dia itulah hype. Ramai yang menyokong anda ya. Walaupun tak begitu juga ramai yang mengutuk anda, mengecam. Tak nak sebut yang negatif tu tau. So okey hari ni. Okey, hari ni lama kita berhenti rehat ya. Ya. Walaupun kita punya ni sentiasa ada. Yang orang fikir kita shoot hari-hari. Hari-hari mic pun dah lupa dah. Mic pun dah kat bahu dia ni kan. Okey, cuba abang explain bang. Macam mana ni orang kata abang shoot hari-hari? Bang, shoot hari-hari bang Yalah, mungkin dia orang tengok kita keluar kita punya IG hari-hari ada, kita punya ni hari-hari ada, shot dekat YouTube hari-hari ada, dan kita punya seminggu sekali je sebenarnya kita punya ni. Tapi mungkin dia orang nampak dekat IG, TikTok lah. Sebenarnya kita shoot berapa kali sehari bang? Satu hari 2 episod macam tu. Seminggu sekali. Minggu sekali. Sebulan 2-3 kali je. 2-3 kali sahaja. So so kita sekarang ni bukan apa bang, saya nak bagi tahu, nak buat disclaimer ni. Maksudnya pada anda yang nak panggil show Abang Zarul, panggil lah. Banyak aja masanya. Janganlah bila macam terfikir siapa nak nyanyi waktu wedding ni, Abang Zarul dia busy podcast. Jangan. Katanya bulan 1 kita mungkin bersama-sama dengan wedding. InsyaAllah. Bergabung, meletup ke babung. Boleh package sekali kita orang boleh berdua. Boleh package kita orang dua. Tapi jangan suruh saya nyanyi lah Saya buat kerja lain. So itu nak package yang kita menjadi host pun boleh. Boleh, tak ada masalah kan? InsyaAllah. Dan itulah disclaimer kita. Kita tak buat hari-hari. Yes. Kami perlukan pendapatan lain. Okey, saya nak bagi tahu lah. Saya punya rambut hari ni ada cerita dia. Okey. Aku kan kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat rambut kadang-kadang nak jadi opa. Lepas tu hari ni aku bersiap. Aku dah lama tak buat rambut macam ni. Lepas tu bini aku cakap apa? Macam rambut Emma Mandan dalam takluk. Kau dah tua bang. Alah. Bini pun tolonglah bagi semangat. Kau cakaplah Lee Min Ho ke? Tapi it's a compliment. Tapi dia ada tapi dia macam perspektif berbeza. Lawak sikit lah bunyi dia. Macam banyak orang takluk lah. Memang Mandan juga dia bagi. Memang Mandan juga Cuba bagi Syafiq Kyle juga bang. Tak apalah. Tak apalah, redha lah. Not my level Syafiq. Okay, kita banyak melalut. Kita akan macam biasa kita ada tetamu. Betul. Undangan yang istimewa. Tidak seperti yang selepas ni konon-konon istimewa, tapi tiba-tiba Zarul Umbrella yang keluar. Not so special. Not so special. Okay, dia punya wife pernah muncul sebagai tetamu. Kita ambil package. Dan dia punya kakak ipar pun pernah muncul. Kita ambil package. Ambil package kali ni. Dia juga terkenal dan di social media dengan nama dia punya apa IG handle tu ke? TikTok handle. TikTok handle ataupun IG handle dia Mr. Turboprop. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Yang ini Turboprop ni bukan jual ubat kuat laki kan? Lain macam je kan. Turboprop macam tu. Okay. Bukan. Mr. Turboprop. Produk terkini. Inkat sale. Kau jangan kerjaya. Sasa dia kena buang. Kau buang yang tu bang. Luna buat ubat tu.
Dia pergi jual. Dia pergi jual. Okey, tuan-tuan dan puan, saya kenalkan Kapten Farhan daripada Firefly. Hello, Assalamualaikum. Mr. Turbo Pro. Apa khabar, Kapten? Okay, baik-baik je. baik. Jangan ingat korang je package. Kita orang ni pun package. Hai, dia datang. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih Kapten sebab meluangkan masa. okay. Walaupun hari itu dia berada di luar frame. Yep. Hari ini dia tukar Dia wife tukar. dia kat frame. Ambil video, ambil gambar video pula. Biarkan. Dia jadi PA pula hari ni. Jadi PA pula hari ini. Okey, seperti biasa kita akan menyelongkar semula mungkin sejarah atau pengalaman you sebagai seorang pilot. Tapi terlebih dahulu, hari ini kita kenapa orang tanya, kenapa pilot hari ni tak pakai baju uniform lagi? Biasa datang pakai Mungkin ada Alah, sebab jawapan simple dah bosan lah. Tiap-tiap hari je pakai uniform je. Hari ni kita nak relax sikit kan. Aku pun borak dalam galley. Bukan interview dalam galley kan. hari ni kira macam tak ada bertugas sebagai passenger, betul. melepak dengan cabin crew dekat. Lepak cabin crew. Tapi rasanya dia dah tahu dah barang-barang dalam galley ni. Dah tahu lah. Boleh lah. Dia tahu nak ambil Tahu apa ambil soda sendiri drinks kat mana, biskut kat mana dah kan. Tapi jawapan jujur dia, uniform belum basuh. Semalam fly Siapa kan. tak basuh, Dek? Siapa yang tak basuh ni? Apa kerja kau? No name mention, no name mention. Busy buat jamu. Okey. So kita pun nak tahu latar belakang dululah bagi yang belum mengenali dirimu yang begitu berharga ini. Selain daripada produk nanti dah last episode nanti tu kan. Ramai yang nak beg kuning kan dengan nama pun. Okey, boleh cerita sikit nama sebenar lahir kat mana? Ramai kenal aku nama Mr. Turbo Prop, tapi nama sebenar saya Farhan lah. Kapten Farhan. So saya lahir dekat Subang Jaya, budak Subang Jaya. Gaya pun ada. Memang ada gaya. Budak Subang Jaya ada gaya. Memang ada gaya, ada. Macam tu lah. Lepas tu? Tapi budak Subang Jaya murtad. 5 tahun je kat situ. Lepas tu pindah pergi Kampung Subang. Tapi Subang ke Subang. Tapi Kampung Subang ni kan dekat dengan Subang Airport tu. Okey. Betul tak? dah So pengaruh. minat tu dah tahulah datang Dia dari mana. punya influence tu daripada mana dah tahu dah. Ya, mana taknya Abang Zarul. Rumah I ni, rumah family I ni betul-betul dekat bawah landing path Subang Airport tu. Memang Jadi bising lah. setiap hari dengar masuk take off landing. Sampai satu tahap tu my family members termasuk dengan I tak payah tengok kapal lah, dengar bunyi enjin dah tahu dah. Oh ni 727. Oh ni Fokker. Dengar bunyi je dah tahu dah. Bunyi enjin dia tu kan. Betul. So dari situlah minat dia muncul loh. Okey. So apa di sekolah apa semua di Subang, Kampung Subang tu juga? Betul. Primary school dekat SJKC Subang. Lepas tu secondary school dekat Catholic High School, PJ. Memang apa dipasak untuk jadi cabin crew. Ayat engkau ni. Pilot tu. Itulah. Saya pun takut tiba-tiba. Ayat dia pasak-pasak kan. Kau ni takluk ke gangster sekarang ni? Itulah Aku pasal. tak faham karakter hari ni kau main. Kita banyak membaca. Dah faham. Okey. So kat mana nak pasak pokok tu? Itulah pasal. Bombastik ayat dia ni. Ayat dia. Kita kena lawan Captain. Kita lawan. Macam mana dia dah dipasak cerita tu sejak daripada kecil ke? Betul. Daripada kecil lagi memang dah minat jadi pilot lah. Memang tak fikir lah future ni jadi benda lain except jadi pilot je. Memang sebab daripada kecil tengok aku dah set lah, nak tak nak aku jadi pilot. Betul. So parents semua okey. Okay. Adik-beradik berapa ramai? Termasuk I 1, 2, 3 Takkan 6. tak termasuk you. 6. 6. Semua pilot. Semua Tak lah, aku seorang je. semua My whole family, extended family, I seorang je pilot. Tapi ni lah family belah my wife ni adalah cabin crew. Tapi pilot still I seorang je. So apa langkah-langkah yang you buat untuk menjadi seorang pilot? Aku ni dah tak tahu segmen apa dah. Kita dah nak sabar. Dah, aku dah pening je. Aku dah Langkah cuti ni kita yang tak boleh diambil Biasalah. untuk meneruskan kejayaan anda dalam bidang ini. Okay, apa langkah-langkah? Kita jawab je lah Captain. Yelah, baiklah, kita layankan je. Langkah pertama. Langkah pertama apa yang Langkah anda kanan dulu. Langkah Kanan dulu. Adalah lepas SPM lah, lepas SPM. Okay, lepas SPM tu masuklah flying school. Saya punya flying school dekat
Kota Baru, Kelantan. Duit sendiri? Tak tahu mana ada duit Manzarul. Parents lah. Parents. Duit farmer. Farmer. Father and mother. Farmer loan. Your father and mother very rich lah. Tentulah. Ha? Boleh lah, tapi bayar balik lah. Waktu tu Ini Mara ke Fama? Farmer. Farmer yang buat sayur tu taja. Oh, ada. Tak ada lah. Alamak ni, lama sangat cuti ni aku rasa. Terlalu lama. Apa? Farmer tu singkatan father and mother. Father, mother. Faham. Farmer. Baru aku tahu ni lagi. Minta maaf lah. Aku tak tahu joke ni. Oh, Fama. Father, mother. Aku cakap Fama mana ada. Mara ke? Aduh, penat. Okey. Oh, Fama lah. Mother and mother Pinjam lah. duit diorang lah. I So see. sampai ke hari ni lah bayar balik. Berapa ratus ribu? 400? No, time my time tu 200. 2000 Eh, sekejap, 2000. tahun 2008 Kalau 2009 tu. kita bangun dah bang. Kita dua orang bangun. Jangan tunggu lama. Time tu dalam 200 hingga 240 ribu all in. Tahun bila tu? 2008, 2009 lebih kurang macam tu. Tapi sekarang bila tanya-tanya co-pilot I, sekarang ni dah almost 400-500. Half a million lah. Almost half a million. Almost half a million. Lebih kurang Ada- campur tolak. Family ada terpaksa menggadaikan tanah, jual barang kemas So far alhamdulillah lah, my parents tu dari segi kewangan tu dia okay. So dia boleh lah provide dulu benda tu. Oh, maknanya langkah anda memang langkah yang agak-agak senang lah. You tak pergi ke cadetship. Tak ada, I tak apply cadetship. Tapi I enter as a private pilot lah. Time I tu sama ada you masuk as a private pilot ataupun you masuk under cadetship macam Manzarul. Kenapa cadetship merupakan tidak menjadi Pilihan. Sebab time tu masih tak ada opening lagi. After I graduate tu. So I macam dah decide tak nak bazir masa, masuk je dulu. Oh, graduate mean you belajar SPM. SPM. Daripada SPM tu graduate je, tak nak bazir masa tunggu opening. Bukan habis SPM. Graduate. Sekolah mana pula? Sekolah mana? Mercedes apa tadi tu? Mercedes apa? Apa dia sekolah? Catholic High School. Okay, orang graduate. Catholic, orang yang belah sana dia panggil Habis SPM tu terus tu lah. Universiti kau punya sekolah je panggil lepasan SPM. Dia kat Subang bang. Memang ada gaya. Memang ada gaya. So, tapi saya nak tahu lah waktu tu keputusan SPM kena straight A ke macam mana kalau private ataupun ada kelonggaran? Dia tak ada. Dia tak kisah you masuk as a private pilot ataupun cadetship, requirement untuk SPM tu sama je, which is you perlu ada 5 kredit. Antara 5 kredit tu kena ada English, Maths, Physics, Science. 3 ni wajib ada. Lepas tu lagi 2 tu apa-apa as long as credit. Sampai sekarang lagi kot. Masih sama. Even nak masuk yang private flying school. Ya, betul. Untuk masuk flying school tu requirement dia. BM, BI, Kan? Science. BI, Maths, BI, Science. Maths, Science 3 ni core. Dan lagi 2 tu apa-apa. Apa-apa. BM ke, pendidikan moral ke. Kredit lah. Kredit. Oh. Adik-adik take note. Itu zaman tu bang. Tapi 500. kredit tu apa? C D C kat atas. C ke atas. Tu kredit lah. Dan kalau nak flying school, now 500. Tapi saya rasa flying school untuk Kota Baru dah tak ada kan? Tak ada dah. Dah lama tak ada. Diorang Sebab kan kapten lah kot kan. Lepas tu kan dia wash-up. tiba kenapa? Sebab Tak. Okey, saya pernah ada jahat, tapi sahabat. taklah sejahat tu. Saya pernah ada sahabat yang ambil private school untuk pilot di Kota Baru. Tapi apa yang berlaku adalah dia antara yang terkena buang. Memang sangat tough ke Kota Baru punya? Terkena buang ke disebabkan sekolah tu dah nak close? Oh tak, waktu tu belum lagi lah. Belum kes-kes close lah. Belum Tapi lagi dia cakap dia bukan isu terpincir lah. Dia macam banyak. Cuba cerita keadaan ni. Exam ni masih tough lagi kalau memang private. exam Sebab orang akan ingat private ni macam bayar je lah dulu. 5 star lah. 5 star treatment tak ada. Sama je. You masuk private ke cadet ke, paper you kena go through masih sama. Syllabus, program semua sama juga. Bawa kapal terbang pun sama je. Bukannya kapal terbang kalau kau cadetship terbang kapal terbang tak ada aircon, bawa private pilot ada aircon pula. Tak ada, semua sama je. Macam mana proses temuduga tu? Temuduga untuk masuk as pilot tu pretty simple je. Dia akan tanya base SPM level punya soalan. Dia akan tanya tentang dia nak nilai you punya apa ni,
dia punya interest dekat flying tu macam mana. Dia akan tanyalah simple question macam airline apa yang ada kat Malaysia ni, tempat terbang macam mana dia boleh terbang, soalan-soalan basic macam tu lah. Psychometric test ada? Tak ada. Oh, tak ada. Psychometric, psychomotor selalunya bila masuk airline. I see. Untuk cadetship tak ada. Cadetship tak ada. So memang simple interview, soalan interview. So bila dah masuk tu ada you ada pilihan ke masa tu untuk Kota Baru, ada Melaka, ada dekat Yalah, MFA kan? kita boleh pilih lah. Tapi cuma time tu yang APFT tu, Asia Pacific Flight Training Kota Baru tu antara yang paling murah dengan dia offer diploma time tu. So dia package juga. Dia package ada diploma. So bila dia habis flying school, you dapatlah diploma in aviation management sekali. Time tu flying school lain semua tak ada. Dia je ada. So dia ada benefit kat situ lah. Okay, mungkin pengalaman semasa latihan yang you, berapa lama latihan? 2 tahun? Dia kata dia garanti dalam 18 bulan, tapi selalunya lebih sikit lah sebab monsoon kan Kota Baru tu. So average dalam 2 tahun. So excited lah, ni cita-cita dah sampai, dapat juga akhirnya kita. Alhamdulillah dapat. So dapat masuk. Okay, macam bangga tak bila menyarung uniform yang walaupun satu balak aja masa tu? Bangga. Bangga lah. Mestilah bangga. Work hard kot. Bukan senang. My journey nak jadi masuk airline pilot ni susah. I almost 5 tahun after I graduate daripada flying school tu. Nganggur. Almost 5 tahun baru dapat kerja dekat my company tu. Yang tu pun kita dah cerita kan. Almost 5 tahun. And for information, kalau pilot ni, lepas kita dah graduate flying school tu, kita dapat license kita tu kan. License kita tu, kita kena dapat kerja within 5 years. Kalau tak dapat, you kena receipt some paper. Yes. Duit lagi. Duit. Betul. Paper pun bukan murah-murah. Paper daripada UK bayar in pound semua. Betul. Few hundred pound. Tapi dalam masa 5 tahun tu ada recurrent juga ke? Dalam 5 tahun tu tak ada. Dalam 5 tahun tu dia bagi you terus 5 tahun tu kau cari kerja. Okay, itu kita akan cerita juga pasal cadetship dan juga flying school lah. Ada perbezaan-perbezaan dia. Tapi mungkin saya nak cerita tadi, journey, you kata journey you memang ada sedikit turun naik dia. Mungkin turun naik journey tu bermula di pusat latihan itu atau flying school tu? Dekat flying school tu ada pun gagal ke? Ada setakat ni ada muntah ke? Setakat ni gagal tu alhamdulillah tak ada lah. Tak ada lah. The first experience menerbangkan pesawat. Mungkin ada some experience tu lah. Yang mencemaskan pun ada. Dulu masa I terbang my first aircraft kat flying school tu, dia ada 3 fasa. Fasa pertama I terbang kapal Eagle 150 Bravo. Macam aku tahu. Nanti kalau boleh rasa kat Google ke apa tim, post edit masuk gambar. Eagle 150 Bravo. Dia arahkan steward tau. Kau ingat kerja kau. Captain dah bagi arahan dah tu. Google and post. Okay, post ni atas. Okay, letak kat atas. Letak kat atas. Fasa kedua aku terbang Piper Warrior. Fasa ketiga Diamond 28. Okay, so yang cerita menarik ni masa aku terbang the Eagle 150 Bravo. Dah macam kuih cheese tart dah aku bayangkan dah. Perisa-perisa dia. Kita tinggal Eagle je, Eagle. 150 Bravo, Bravo dia pun tak payah. Okay. Eagle je. Eagle ni dia menarik, dia kapal ni ada 4 sayap. Dia 2 sayap yang main, lepas tu depan dia tu ada lagi 2 sayap kecil. Jadi dia comel sikit macam ikan keli rupa dia. Faham? And then dia macam dia macam ala-ala fighter jet sikit, where dia tak ada pintu, dia ada canopy. Buka canopy, masuk, tutup. Macam tu. So kita orang ni masa kat flying school, for the first few session initial flying tu kena ada instructor, right? So kita tak tahu cara terbang, betul tak? So buatlah dalam first 40 jam penerbangan tu, tak salah aku terbang dengan instructor. So once instructor dah rasa okay, aku rasa Abang Zarul ni dah okay. Okay, dia kata okay, now aku akan keluar pada cockpit, you terbang seorang-seorang. For the first time in your life, you terbang seorang-seorang. So time tu memang everybody lah akan rasa cuak gila. Especially my instructor ni, dia instructor daripada Pakistan. Dia kata okay, I think you okay now, you bring me back to the hangar, I go out and I will put a walkie-talkie here. This walkie-talkie Itu prosedur tak, cara dia. Cara dia. I will put walkie-talkie at my seat. Okay, so do not call me unless after you crash, you call me. Dia kata macam tu. Aku dah macam ya Allah, cuak gila weh. Memang getar tangan aku macam tu. Captain, sure Captain. Dia cakap macam tu pula kan.
Dah dia bagi walkie talkie. Dia tak bagi aku call dia. Ha. Kata lepas crash baru kau call aku. Die. Mampu aku. Okay. Aku je Captain, sure Captain. Go, you go. So you start buat. Then you go lah. I go lah. Tapi I go macam ni lah tangan I takut kan. Okay. First time. So I just buat apa yang as per what I practice. So smooth. Tak smooth. Nak jadikan cerita dia, I tengah hold dekat holding point sebelum masuk runway tu. Okay, ATC beritahu, okay, line up untuk take off. I pun nak tutup canopy tu. Stuck way, tak boleh tutup canopy tu. Tak boleh lock, tutup boleh. Nak lock kat belakang, tak boleh nak lock pula. Time tu aku dah nervous. ATC tu kata, expedite. Expedite tu maksud dia cepat lah. Lagi kau pressure. Cepat. I pun satu tangan control power nak masuk tu, satu tangan nak lock. Tak boleh juga nak lock. Time tu kita orang ni bodoh. Kita hanya boleh cakap benda yang ada dalam skrip saja. Benda-benda out of the script, contoh nak bagi tahu kita ada masalah dengan ni, tak reti nak cakap. Kita ikut 100% skrip je. Lepas tu dia kata you are cleared for take off. Aku pun jawab cleared for take off, padahal aku punya ni tak tutup lagi. So aku duduk atas runway tu, cepat nak tutup, tak boleh. Nak tambahkan lagi jadi pressure dia lagi. Belakang aku nak masuk landing ada Asia A320. Alah, nak apa kau buat ni? Kau bayangkan aku ni macam apa kecil Eagle dengan A320 besar belakang aku tengah pressure. Aku dah boleh agak captain kata cepatlah bengong aku nak landing ni. Kau jangan aku go around disebabkan kau kali tu. Betul. Then aku time tu memang aku cemas. So aku paksa gak dapat lock tapi time tu tekat tangan aku sini. Aduh. Terlekat. Berdarah. Tangan aku berdarah. Ingatkan terlekat. Bukan lekat. Terlekat. Kalau terlekat macam mana aku nak terbang? Dah kahwin macam tu. Captain angkat tangan nama dia. Okay. And then dengan berdarah naik. Time tu dah cut, tak rasa sakit apa dah. Adrenaline memang. kan. Take off. Take off. Take off. Alhamdulillah lah after that boleh buat dia circle landing semua okay. After landing semua landing pun okay alhamdulillah. Vacate the runway, masuk balik kat hangar. First thing buka canopy tu, tak fikir sakit lah. Ambil cermin mata hitam pakai. Tu standard. Kau tanyalah mana-mana cadet pilot pun. Suruh dia buka phone dia, cari scroll gambar lama. Mesti ada gambar dia pakai cermin mata hitam dia tu. Time tu shot dia slow-mo. Dengan music Maverick. Matahari kat belakang. Matahari tangan berdarah tu kan. Tangan berdarah. Konon baru lepas tembak musuh. Padahal tutup kanopi tak lepas. Tutup kanopi je. Okay. Tapi penting tak benda tu sebab kitanya feeling tu once you dah touch down, it's the first time in your life you tahu yang you landing tu sendiri. Tak ada siapa bantu you. So you punya confidence tu naik lah. Itu pakai cermin mata hitam tu. Itulah penting. pasal. Moment tu penting untuk ingat. Betul. Bang. Macam kita first time hit meal. Betul. Oven on kan. Bangga. Macam ni punya. Hebat. So lepas you solo flight tu, lepas tu pun memang solo lah. Memang buat solo flight je. Dia solo flight dulu. Lepas tu dia ada exercise lain-lain lah. Belajar instrument, belajar navigation. So dia akan on off ada instructor. Okay, mungkin sentuh sikit instrument dengan navigation apa basic things. Kita dalam flying ni ni a bit technical lah tapi flying kita ni semua pandai-pandai jangan risau. Betul lah, semua level 6 dia ada dua flying, satu is a VFR, visual flying rule, satu is a instrument flying rule, IFR. Instrument tu pakai instrument yang ada lah. Instrument tu kiranya walaupun visibility teruk macam jerebu ke hujan lebat ke, kita masih boleh fly menggunakan instrument saja. Tapi kalau you terbang VFR, visual, kalau hujan lebat ke fog ke jerebu, you tak boleh terbang. Faham. So all airlines in the world kita guna IFR. IFR. Lepas tu hujan lebat ke apa, kita masih boleh take off lagi. Okay. So time training tu IFR tu, kita ada satu IFR hood. Sekiranya dia macam satu topi ni, pakai macam tu, tutup supaya you nampak instrument sahaja. So time tu you akan terbang dengan instructor for a while. Dia akan ajar you lah macam mana nak terbang dengan instrument semua. Then after that dia akan keluar, you terbang sendiri. Tapi bila terbang dengan instructor tu yang scary you. Sebab sekarang you dah pakai instrument hood you tu, instructor ke dah membebel kat sebelah, you tak nampak dia. Tiba-tiba kalau dia bagi satu penumbuk ke apa kan, you tak expect, tiba-tiba pang kena sekali. Tiba-tiba pang kena sekali. Faham. Kena marah lah, kena taruh. Garang ke? Zaman-zaman kita orang tu memang hardcore punya. Hardcore juga. Tak macam sekarang. Yang Pakistani tu. Garang-garang. Kau dah kenal Dia cakap nama dia apa je?
Kau crash je telefon aku. Cuma sebab Borak dan Gary ni family friendly Malaysia kan, kita tak boleh pakai ayat-ayat ni pakai tu. Ui, kalau kena tu rasanya kena sensor dah kot kita. Okay. Alright, satu pengalaman yang menarik. Cuma kita akan berehat seketika, tapi selepas kita sambung balik, kita ada bercerita macam mana you menganggur tak ada kerja 5 tahun apa semua tu. Selepas you habis daripada flying school. Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Waktu tu kok dia jumpa dia bang. Ya, masih lagi bersama dengan kami Audio Siar Borak Dalam Geli. Dam hari ni kita cerita macam mana training. Saya rasa ini antara detail training yang kita dapat dalam sepanjang Borak Dalam Geli kan. Betul. Yang lain tu diam-diam je kan. Okay, tu Faham kali ni dia datang dia cerita detail. Saya dapat merasai macam mananya seolah-olah macam kita pergi training. Jadi I think it's a good idea lah untuk family yang nak anak dia belajar dan sebagainya. Walaupun training school tu dah tak ada, tapi at least anda dapat gambaran. Banyak lagi sekarang. Ada beberapa lagi flying school kepada ibu bapa yang ada rezeki lebih ke nak hantar anak, cukup syarat-syarat dia dah boleh hantar anak anda jadi pilot macam yang Kapten Farhan lalui. So cuma ada orang bercerita, mungkin ini fakta jugalah, once you masuk flying school ni ada kelemahan dia sedikit which dibanding dengan cadetship, di mana bila cadetship you ada confirm job. Macam tu. Dah confirm job lah. Macam flying school ni dia macam lepas habis tu kau tak ada confirm job lagi. Kau kena pergi interview lain-lain. So this is what happened to Kapten Farhan. So you boleh cerita sikit kenapa boleh jadi macam tu? Okay, boleh. Cuma nak highlightkan sekarang dah tak macam dulu dah. Okay. Dulu masa zaman aku tu memang betul macam apa Abang Zarul cakap. Kalau you private cadet, you habis flying school tu, you dapat lesen, flying license, tapi tak guarantee you punya job. Tapi kalau you cadetship, macam contoh Asia or Malaysia Airlines cadetship, habis dia terus pergi reporting for flight training dekat airlines. Right, so that's the difference lah. So memang zaman dulu kalau boleh as much as possible try untuk masuk cadetship kan, instead of private pilot. Tapi kalau you no choice, masuk private pilot. So tu beza dia. Tapi sekarang ni demand untuk pilot tu sangat tinggi. Maknanya sebab airlines semua tengah expand kan. Asia order kapal, Malaysia Airlines order kapal, Malindo pun expanding 330 dengan 737 diorang. Memang diorang tengah cari pilot. So sekarang ni airlines yang akan datang ke flying school tu sebelum you graduate lagi tau. Datang ke flying school tu akan tanya you, okay Abang Zarul berapa bulan lagi you perlukan untuk graduate? CK berapa bulan lagi? So kata contoh 5 bulan. Kata okay, I give you conditional offer provided you habis the training ni, successfully habis, come to us. Macam tu. Oh, dia rebut awal. Sekarang ni memang boleh kata good time if you have the money, good time untuk jadi pilot. Zaman aku susah babe. So what is the cash from the jimat? Maybe in terms airline of the jimat job guarantee tu lah. Tapi on the airline punya side mungkin dia jimat dari segi airline punya side tu dia dapat secure the talents lah. Sebab sekarang ni susah diorang nak dapatkan pilot because tak ramai. Tak ramai pilot. Ramai pilots dah go overseas. Faham. So sekarang memang macam tu, 5 bulan 6 bulan lagi nak habis, diorang dah grad lah. Dah datang. Tu apa yang aku tanya my pilot yang baru join fly dengan aku tu lah. Semua kata macam tu. Zaman aku pula, kita orang kena pergi dekat airlines, interview. Kau bayangkan masa aku pergi AirAsia punya interview 4 times. Aku tak dapat. 4 kali semua aku fail. Kan? Setiap kali pergi 200 orang, 300 orang punya pilots without job ni. Setiap kali session tu ambil 10 orang. Ambil 12 orang. So dari segi percentage tu, peluang kau nak dapat tu susah tau. Sebenarnya. So 5 tahun tu tempoh yang lama tau. Lama babe. Your parents dah habis dekat 200-300 ribu. So what happened to you at that time? At that time, first year after I graduate itu, I dapat offer untuk pergi satu airlines ni dekat Indonesia, Sriwijaya Air. Mungkin pernah dengar? Pernah dengar? Saya masih operating lagi kot sampai hari ni. Masih. Cuma at that time, because macam saya cakap lah, kita orang tengah desperate nak dapatkan kerja. So tak fikir banyak lah. Mana offer sampai dekat meja, tu lah kita ambil. Pergi je terus.
Tapi nak jadikan cerita, pergi kat sana, pumpam, dia jadi tak jadi. Okay. Buat training pun masa kat Indonesia tu sebulan satu kelas. Kau ingat berapa tahun baru nak habis semua kelas kan? Kau masuk Malaysia Airlines, back to back class, back to back class. Ni sebulan sekali. So at that time gaji tak ada, bayar sewa kena bayar lagi kan. So banyak burn cash kat situ. So at that time after 1 year tak start flying, tak start training pun lagi. So I dengan few others in my batch tu fikir tak apalah. Bukan peluang kita lah kan. Bukan rezeki kita itu. So kita patah balik kat Malaysia. At that time pun burn duit lagi. So kat situ pun I dah lost almost about 50-60,000. Kat situ. Dia balik Malaysia, dapat offer masuk Malindo. Tapi because that time Malindo pun baru buka, so memang semua orang apply masuk Malindo. So I punya queue sequence untuk masuk dalam batch dia orang tu lama. So dia kata at least 2-3 tahun untuk dapat baru masuk batch untuk start training. So aku pun cakap okey lah, tunggulah kan. Tapi dia minta aku carilah kerja-kerja lain semua. So adalah buat odd jobs, kerja dekat Caltex, jadi cleaner. Jadi cashier, besok apa ni, clean orang punya cermin tingkap, bersih-bersihkan macam tu. Yelah, nak cari duit kan. Macam tu lah. Tapi ramai je my batch macam tu. Ada yang tak dapat kerja jadi pergi kerja dekat apa kedai buku tu, MPH. So berapa lama cuci tingkap orang tu? 6 bulan juga lah. Lama tu. Professional window cleaner. 6 bulan boleh tahan. Kalau aku tak jamin aku boleh tahan. Professional window cleaner tak boleh cakap. Lepas ni tahulah. Kita ni adalah orang cuci lagi ni. Ya, adik-adik jangan lupa. Selain daripada tu, pekerjaan apa lagi yang you rasa boleh share dengan kami 5 tahun? Jadi pelakon ke, model ke, tak ada ke? Ni rupa ni boleh ke jadi pelakon? Boleh apa? Boleh tak ada. Taklah waktu tu lah 2010, 2009 tu. Itulah, selain jadi professional window cleaner tu, ada jugalah ada satu pusat simulator for 737 dulu. Ya, famous tu. Kat Curve ke kat mana ni? Bukan, dia ada few. Satu kat Subang, satu dekat Curve. Satu lagi ni yang tak berapa famous sangat. Dia dekat TTDI Shah Alam. So I kerja kat situ. So simulator punya, dia panggil official name dia simulator demonstrator. So teman siapa yang nak benda-benda simple tunjuk okey ni untuk take off, ni untuk belok kiri, untuk belok kanan. Terubatlah rindu tu at least. Boleh lah sikit. Berapa lama tu? Tahun. Yang cuci tingkap gaji berapa waktu tu? Wish, yang tu aku tak ingat dah lama lah. Detail betul aku tak ingat lah. Tahu sengsara orang bang. Belajar maybe 1,000, 1,200 macam tu kot. Bawah aku tahu banyak kerja tu. Aku bukan setakat cuci tingkap je, aku cashier sekali. Iyalah. All around lah. Boleh lah dapat itulah. Itu mak bapak dia tu mampu, itu marah tu kat balik-balik. Tapi iyalah, your friend mungkin tak mentertawakan you. Kau belajar jadi pilot jadi. Yang ini bang, baju Caltex tu bang, dia dah sorok bang macam budak kat asrama bang. Keluar rumah tak pakai uniform Caltex tu. Sampai Caltex tu baru tukar. Betul lah tanya dia. Jaket, bukan jaket. Macam Superman macam tu. Tak ada jumpa jiran-jiran ke kat Caltex tu? Tak ada. Tapi apa nak malu. Betul. Faham. Ikhlas kerja kan. Okay, yang simulator berapa gaji? Simulator part time. Dia depends. Kalau macam setiap kali orang datang, dia bayar lah sikit-sikit. Part time je tu. Part time je. So boleh lah. Kalau good month dapat dalam 2-3 ribu. Okay lah. Tapi at that time memang susah dapat job dekat airline. Susah Bazul. Serius. Ramai sangat susah. Airlines punya job pilot ni dia macam dia macam up and down. Dynamic up and down. Bila time up, airline expanding, pilot senang masuk. Masuk, come join us. Tapi bila down tu, diorang pun jual mahal lah. Kan? Okay. You're not good enough lah, come again after cooling period lah, apa benda semua tu kan. So the moment lepas you sengsara cuci tingkap, jadi apa dekat simulator apa semua tu, bila detik yang you dapat pekerjaan sebagai pilot yang untuk airline? Airline pilot. First airline yang accepted I, Berjaya Air.
Berjaya Tu first airline yang accepted I. Airline. Oh, sama As a second officer. sama macam dengan Nadia agak ke? Sama lah. Kena kat situ lah. Situlah kita jumpa. Aha. Dari situlah aku dapat aura dan tempias dia. Dari situlah zaman kejatuhan aku. Oh, kat situ jumpa dia. Second officer. Aku as a second officer. Kena training jugalah. So second Berjaya punya cerita tu seperti mana yang korang tahu jugalah, cerita sedih dia. Sama lah dengan Nadia jugalah. Macam Nadia cakap lah. Lala tutup. Tutup. Dan tapi macam untuk Nadia tu bernasib baik diserapkan untuk you. Kita pun dia bukan diserapkan, tapi kitanya CEO at that time tu dia bagi tahu kita, okay, I help you secure interview dengan Firefly. Tapi kita masih kena go through the process semua. Cuma dia bagi kita slot untuk pergi interview tu. Alhamdulillah lah, time tu I lepas lah. Dia lepas interview tu, Firefly lah my first airline yang I proper training, sampai simulator, dapat rating, start line training, sampailah sekarang. Dah 10 tahun lebih 10 dah dengan tahun Firefly. Ya, tapi sekejap lah bang Kenapa? Disebabkan cerita pilot tu kan dah nak panjang lagi kan. Kita cerita pasal temu jodoh dulu bang. Cerita mahal ni weh. Tak boleh bang. Nanti ni mana tahu. Kau memang ada aura H-line. Dia tak boleh hidup. Dia macam tiba-tiba segar. Datang. Okay, tu kita imbau balik sejarah waktu tu. Pertemuan pertama dengan si gadis manis jalan tu waktu tu wanita Melayu terakhir. Wanita. Tapi aku warn you, aku tak tahu MAG bagi lepas tak ni cerita. Alamak. Kita tak tahu. InsyaAllah okey lah aku lepas lah. So kita bertapis sikit lah bang okay. So waktu pertemuan dengan isteri macam mana waktu tu? Kali pertama bertentang mata sebab dia cabin crew. Okay. Kita pilot. So masa buat training tu adalah terjumpa. Tapi that time kita belum jumpa lagi that spark tu tau. Tak jumpa lagi. So dia buat kerja dia, buat kerja I. Tak kenal pun. Sampailah satu hari tu time raya. One of our senior cabin crew tu ada buat open house. So kita pun kumpul lah kat situ. I tengah borak-borak dengan my friend. Nadia dia perasan I yang handsome. Oh, Nadia dulu. Ya. Dia perasan. So dalam hati dia kata, helok juga mamat ni. Dia buat skrip dia sih. Inilah suami. I bayangkan kau. Helok juga mamat ni. Okay, kalau I nak tanya. I nak dia. Itu. You Nadia. pun? Tak, Nadia cakap. I nak mamat ni. Time tu aku tak tahu apa-apa lagi. Tak tahu apa-apa. Lurus bendul. Okay, lepas tu? So dia cuba sedaya upaya untuk dapatkan nombor aku. Dia jangan ni. Macam mana dia tahu dia sedaya upaya tu? Lepas kahwin dia cerita kat aku lah. Di sebalik dia tu, dia punya effort untuk dapatkan aku tu, aku pun macam cair lah. So dia try lah masuk grup ni, WhatsApp grup ni, masuk WhatsApp grup tu, pergi Facebook ni, minta IG aku lah benda. Time tu aku tak ada IG. Aku kat Facebook je tu. Dari situlah dia mula. Tapi waktu you habis you memang tak ada buat apa, tunggu je dia datang. Tak senang sangat hidup you Alhamdulillah lah. Disuap je kan. Dia suap je aku yang tu. So waktu bila bibit-bibit pertama pertemuan, of course lah dia tanya dulu, hi Jom. Hi, how are you? Dia suka kucing ke? Tengok gambar you ada gambar kucing. Yang tu lah. You ada kucing? Yalah kat rumah dulu. Oh dia tengok. Dia cari, dia scroll lah gambar-gambar tengok apa benda point dia boleh cakap kan. Macam tu. Lepas tu dia kata, jom kita lepak. So dia ajak aku lepak. And then at the time aku pun dah suka kat dia dah. Tapi sebab kita punya first time nak lepak kan, dia nak ajak seorang lagi kawan dia, 3 orang, which is aku tak nak lah. Aku nak dating terus. Aku beritahu kat Nadia, tak apalah kita berdua je. Kawan you tu campak tepi dulu kan. Waktu tu you memang single ataupun you ada? I single. You single lah. I memang loyal dengan dia. Gitu. Walaupun I ada kuota 4. Tapi ke satu tu cukup.
Faham? So itulah kisahnya kalau kau nak tahu sikit. Jangan panjang-panjang. Tak ada. Tadi dia tunggu je orang tu suap dia cari nombor phone dia. Tapi bila time dating suruh pula orang tu keluar daripada tu. Ya. Kau marah pula. Nak seorang-seorang. Tapi makan suap betul lah. Okay, continue balik soalan kau, bang. Lupa soalan tu. Lauri topik lah. Okay, so waktu you dah terima, maksudnya 5 tahun, dalam tempoh 5 tahun tu, you pergi interview dan dapat offer Firefly. Masuk, kita dah Firefly sekarang ni. So masa tu, kapal Firefly is kapal turboprop. ATR. Turboprop. ATR. ATR 72 500. So itulah, so maknanya you ada rating tu tak ada kan masa dapat tu? Masa dapat tu belum ada lagi. So kena buat balik. Buat training dengan Firefly tu. The normal lah, line training, dia punya kelas-kelas CRM apa benda semua, SCP kelas semua tu kan. Mungkin 3 bulan tu. Mungkin kita boleh bagi tahu kepada orang di luar sana, siapa yang ada lesen pilot, dia bukan untuk semua kapal terbang kan. Betul. Mungkin boleh cerita sikit pasal type rating apa semua ni. Patut bagi tahu awal sikit, boleh bawa license aku. Tak awal. Tak apa. But anyways, pilot license tu, dalam pilot license tu dia ada banyak validity. Okay, first dia ada medical. You kena valid setiap setahun dia kena buat renew medical. Cabin crew 5 tahun tak salah aku. Tapi pilot 1 year. Lepas tu you punya type rating. Type rating ni lah, type rating 737 ke, type rating A320 ke, ATR ke. At any one time satu je type rating yang valid. Satu saja. Satu je boleh. You tak boleh bawa hari ni terbang ATR, esok terbang 73, lusa terbang 320. Macam cabin crew lah. Cabin crew tak boleh. Cabin crew boleh 3-4 kapal. Boleh, tapi kita tak boleh. Kita satu je. At one time satu saja. So kalau let's say aku ada rating ATR, contohlah kalau aku nak pergi airline lain, terbang kapal 320 ke 73 ke, aku kena duduk balik dia punya type rating course. Okay, so medical, type rating, lepas tu ada kita punya base check. Sekarang dia panggil proficiency check. Itu setiap 6 bulan kena ada. Lepas tu kena ada English proficiency. Tu daripada level 1 to level 6, minimum you require level 4. I see. Okay, lepas tu ada lagi lah you punya SCP punya validity, CRM, DG, Aviation Security. Semua benda tu kena valid dalam satu license itu, baru you boleh terbang. Semua tu kena ambil lesen tu untuk ATR punya flight itu. Berapa lama je sekejap tu kan? Betul. Depends juga. Kalau ramai orang tengah buat training, mungkin dalam 5-6 bulan. Tapi kalau tak ramai orang buat training, sekejap je. Captain dulu berapa 3 lama? bulan. Saya dulu dalam saya masuk Januari 2015. Rasanya dalam bulan 5, bulan 6 tu dah start, dah habis training. Dah habis training. Maknanya dah fully online. Macam tu lah. 6 bulan lah average. So you start dengan 2 balak, 3 balak? Mula 1 dulu. 1 balak. 1 tu cadet. Once sudah habis punya training, 2 tu dia panggil second officer. Tapi masa satu balak tu, satu line tu, satu bar tu, you dah boleh fly ke dengan ni? Boleh. Dah boleh dah. Fly dengan instructor. Flying instructor. I see. Fly dengan instructor. Sampailah you dah habis you training tu, dia dapat 2 balak you, now baru you fly dengan line captains. Line captains dengan instructor lain. Instructor ni dia adalah line captain, additional dia instructor. Tapi line captain tak semestinya instructor. So for training tu kena fly dengan instructor. Tapi saya nak faham kalau macam cabin crew, kita ada mock-up, kita ada SNY. So sepanjang training captain, adakah menggunakan kapal terbang ATR orang lain ke ataupun hanya di simulator ke? First kali kita akan masuk simulator dulu. Simulator tu dalam 40 jam lebih kurang. Lebih kurang 40 jam simulator. Kat situlah kita akan practice handling, akan practice procedure, akan practice emergency ataupun non-normal punya situation. Lepas dah habis simulator tu, then kita akan go next phase, iaitu endorsement. Okay, endorsement ni first time you bawa kapal ATR tu. Dia bukan kapal yang komersial lah, kapal training lah. It's a commercial punya aircraft, cuma tak ada passenger kat dalam lah. For the endorsement flight tu. So endorsement flight tu you just buat macam you buat kat flying school tu, take off, pusing, landing. Take off, pusing, landing. Diorang memang ada satu kapal sediakan untuk korang, maksudnya kapal yang kosong lah. Kapal tu sama kapal mana yang passenger pakai, cuma
time slot tu. Kita pakai awal pagi 3-4 pagi where tak ada passenger lagi. Tak ada schedule flight lagi. saya faham. So kita pinjam je kapal tu dia buat take off and landing. Melibatkan kos juga tu Ya, kan. Kau nak betul. pakai Dan waktu tu fly dengan instructor ataupun captain inline? Fly dengan instructor. So dah habis endorsement tu, next kita kena pergi CAAM CAM, dulu DCA lah. Yes. Pergi chop license. Tu pun satu lagi momen bangga tu. Oh, dapat dah lesen ambil aku cepat hitam. ATR. Pakai. 2 lapis. 1, 2. Jadi Captain, waktu endorsement tu kira paling penting lah untuk meluluskan you kepada Betul. tu kiranya. So kiranya now secara legalnya you dah ada type rating for ATR tu. You boleh fly ATR. Secara legal dia. Waktu tu nervous dia macam mana, Captain? Masa buat first tu. Masa endorsement. buat endorsement tu nervous juga. Babe, sebab bayangkanlah kau terbang pukul 3-4 pagi gelap kot. Ya. Tapi time tu memang you tak tahu apa-apa lah. You bodoh lah. Instructor kata apa, you ikut je. So tempoh you jadi masa tu co-pilot. Co-pilot lah. Kira you berada di seat sebelah kanan tu. Berapa lama di ATR Firefly ni? Lepas saya dah habis saya punya endorsement, lepas tu line training tu, saya duduk dekat seat co-pilot almost about 4 ke 5 tahun sebelum saya dapat offer jadi captain. 5 tahun. Cabaran-cabaran yang you boleh share? Banyak. Share Banyak. Share satu. Cabaran-cabaran dia. Pernah sekali tu, ni kan cabaran lah, tapi kelakar sikit lah. Okay. Saya kelakar dulu Alright. Kelakar. Pernah sekali tu, saya fly dengan satu foreigner punya captain ni, daripada Indonesia. Okay. Dia ni baik, friendly. Saya rapat dengan dia masa dia dengan fly tu. Best terbangan dia sebab setiap kali fly dengan dia, mesti dia taparkan jajan. Apple, pear, sandwich, sometimes kuih-kuih daripada Indonesia dia bawa untuk bagi kita makan. So I sukalah fly dengan dia. Alhamdulillah dia pun baik dengan I. Cuma satu benda about captain ni, dia banyak angin. Dia banyak angin. Perut dia bulat sikit, banyak angin. So every few minutes dia akan burp sedawa. Prap. Tu tak apa lagi. Every time dia sedawa dia akan kata, oh sorry Farhan, minta maaf Farhan, macam tu kan. Okey lah, tak kisah. Cuma satu hari tu I fly ni, which I tak boleh lupa sampai sekarang ni, dia punya angin tu datang daripada belakang. Keluar daripada belakang. Maksud dia apa? Kentut. Kentut. Dia hilang malu dah dengan you tu kiranya. Kentut weh. Dia dah selesa dah. Bukan kentut, tak ada bunyi tau. Panjang. Aku ingat engine failure kan. Aku ingat engine aku rosak ke apa. Brrr, keluar satu. Panjang. Aku as a co-pilot, aku respect dia. Tapi at the same time, aku tak tahu nak react macam mana tau. Takkan aku nak ambil air freshener, tak spray macam tu kan. So aku diam je. So dia pun diam je. So, dia pun diam juga? Diam je. So dalam kokpit tu awkward silence kejap lah. Diam. So dia pandang aku, Farhan, minta maaf ya, saya harus jujur sama kamu. Saya kentut. Kata tu. Dalam hati aku tahulah kuat kot kau kentut. Tapi dia sebab respect dia punya pasal lah, aku jangan senyum-senyum kambing lah. Okay Cap. Okay Cap. Kau cakap, saya pun harus jujur ya Captain, saya bukan tiga. Jujur ya Pak. That was a moment you ingat dia Aku lah. tak boleh lupa sampai hari ni weh. Tapi aku rindu terbangan dia. Best. Orang-orang senior-senior macam ni kan, dia different sikit lah vibe dia. Terbang-terbangan senior-senior captain ni. Best. Mungkin dulu dia kerja dengan Air Force Indonesia ke? Mungkin, ya. Mungkin Betul-betul. lah. Memang. Dia Air kerja Force dengan Indonesia. Macam mana kau tahu abang? Biasanya kalau foreigner Boleh yang lagak dia tu. berumur tu dia mesti daripada Air Force. Malaysia Airlines ke? And Air Force selalu flying skill dia memang mantap lah. Tapi perangai dia macam tu lah. Relax kan. Rare. Yang itu kelakar yang mungkin mencabar, mungkin boleh bagi Cabar sedikit cerita. as a co-pilot, co-pilot aku tak ingat lah. Tapi ada satu sekali tu, I am a new co-pilot yang baru habis training. Okay, So I dipairkan dengan satu captain yang baru jadi captain. Okay. So captain tu walaupun dia dah experience dah 5 tahun lebih on the ATR, tapi experience as a captain baru. Aku pula a new co-pilot, tak banyak experience, baru clear habis training. So company hantar kita fly pergi Phuket dekat time tu. Subang Phuket. No, Subang to Penang, Penang to Phuket. Then Phuket to Penang, Penang to Subang. Okay. Okay.
captain tu he's a lady, she's a lady captain lah. Terbang masuk Phuket, time tu hujan, angin kuat. Okay. Tengah-tengah nak masuk approach tu, tiba-tiba dia beritahu kat aku apa tahu? Farhan. I takut lah. Dekat macam tu. Angin kuat ni. I takut lah. Kau as a new co-pilot, kau dengar captain kau cakap macam tu, kau rasa apa? Aku macam, oi shit, kalau dia tak boleh, kau ingat aku boleh. Tapi aku tak nak takutkan dia. Kata, captain, you can do it. You can do it. Yeah, semangat lah. Semangat lah. Aku tak confident. Aku tak confident diri aku. Aku kena percaya kat dia lah. Tapi dia pun, aku tak tahu sama ada dia cakap selesai saja ke atau dia betul-betul takut. Tapi masa time dia approach tu, angin kuat semua kan. But alhamdulillah she managed to land. Pang tu dapat land. Tapi apa yang perasan lepas after dah vacate the runway tu, lepas dia lepas dia control kan, nampak tangan dia macam tu. Yelah. Kesian dia. Macam New. Okay. one of my experience jugalah. So 5 tahun jadi co-pilot dan anda diangkat menjadi pilot ataupun commander ataupun captain. Proses apa yang you perlu lalui dulu? Proses dia first you kena cukup jam penerbangan you. Apakah jamnya? Company requirement kita orang kat sini 3,000 jam jam penerbangan. Which is translate lebih kurang dalam 5 tahun lah. 5 tahun. Dalam 5 tahun boleh dapat. Ups and down, banyak flight satu hari. Tu minimum requirement dia lah. Kalau sebulan setahun you terbang 600-700 jam, dalam 5 tahun you dah cukup lah 3,000 jam penerbangan tu. Itu first requirement dia. Second requirement dia, walaupun you cukup you punya hours tu, tapi kalau tak ada orang recommend you jadi captain, tak boleh. You kena ada recommendation. So during my time tu, I perlukan 3 recommendation. Siapa? From line captains. Ataupun not from line captain, daripada instructor. So kita punya base check yang kita buat setiap 6 bulan, setiap 6 tahun tu, kan, kat situ dah dia akan nilaikan you for you punya commandership. Kiranya bila you buat you punya check tu, performance you okay kan, dia kata lah, nanti kat report tu, okay, recommended recommended SFO Farhan for captaincy. You kena kumpul 3 benda lah tu. Okay. So you kena pergi cari orang tu ataupun macam mana? 3 orang terpulang pada you lah. Kalau you nak cari, you kata, captain, saya punya check ni coming up soon. My hours pun dah dekat 3,000 dah. If you think I'm okay, can you recommend me? Macam tu lah. Yelah, kena bagi tahu lah tu kan. Tapi ada ke co-pilot nak jadi co-pilot? Ada je. Ada je. Pilot ni pun macam perangai. Ada yang malas jadi captain, because jadi captain tu banyak tanggungjawab. Betul. You are the number one. Bila you co-pilot, apa-apa jadi, you pandang captain you. Betul. Bila you jadi captain, you pandang tingkap you. Reflection nampak muka. Nampak reflection nampak muka you balik. So maksudnya you nak hanya boleh gantung pada diri you je. Ya, betul. You tengok co-pilot pandang you balik. Kan? Macam tu lah. Tidak, kalau nak jadi co-pilot tak boleh kentut. Tiba. Harus jujur ya Pak. Harus. Alah. Betul. So lepas dapat 3 recommendation tu, now they can set you for interview untuk assess you punya knowledge on company policy, how to handle emergency, bla bla bla. So saya nak cop kat yang 3,000 jam tu hanya apply to Firefly saja ataupun semua airline in the world? Tak, dia depends on company. Ada yang perlu 5,000, different ada yang perlu 4,000. Company's policy lah. Betul, company policy. Sebab saya lucky during time saya tu 3,000, and bila saya sampai 3,000 terus start. Macam sekarang ni ada yang co-pilot yang 4,000, 5,000 jam masih tak dapat peluang lagi, because captain punya vacancy tak ada. Vacancy juga memain peranan lah. Betul. So dalam kes ini CAAM tidak ada kuasa untuk menghalang ataupun mempercepatkan ataupun melambatkan. Dia undang-undang dekat Malaysia nak jadi co-pilot apa-apa 5,000 jam. Tu tak ada. Dia tak ada lah. Semua tu bergantung pada company punya policy. I see. Cak Am hanya kisah kapal tu terbang, cukup kru, cukup equipment, legality, semua insurance ada tu je dia kisah. Okay, kan. just nice to how you do it,
nice to know lah company kan, kuat lah, because macam tu. I pun tak pernah ambil tahu pasal ni. Yelah, I something new. Ya harus jujur ya, Ya Pak. harus jujur ya Pak. Okey, sebelum kita berhenti rehat, rasanya kan, saya ada soalan tapi tak payah jawab lagi sebab kita nak berhenti rehat dulu Bang kan. Okey. Iaitu pendapat saya adalah naik ATR dengan kapal terbang abang panggil apa bang kipas kat luar dengan kipas kat dalam Kipas di luar, kipas di belakang. kipas dua ke di belakang. Bagi saya propeller tu lagi selamat saya rasa. Tapi saya tak tahulah kapten punya jawapan macam mana. Tak, apa soalan kau? Adakah dia lebih selamat? Oh, okey. Harus jujur Pak. Ya, nanti kita jawab. Kita jawab. Teknikalnya. Kita rehat lah kejap. Okey, jumpa selepas ini. Okey, kembali ke podcast Audio Siar Borak Dalam Geli. Terima kasih kepada anda yang menyokong kami dengan super thanks-nya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada yang subscribe. Kita sudah pun 300,000 ya, sikit lupa nak cakap. 300,000 subscriber dan setakat hari ini 3,000 tak sampai 1, mungkin bila episod ini dah keluar mungkin dah lebih lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Okey, Kapten Farhan ditinggalkan dengan soalan daripada Siki tadi. So, repeat balik soalan sikit. Ada pendapat yang menyatakan kapal terbang Fokker dah lebih selamat dinaiki daripada kapal terbang yang biasa. Disebabkan analogi dia adalah boleh glide. Ini tak tahulah myth ke kan, truth ke. Macam mana daripada point of view of captain? Untuk jawab soalan tu, macam term glide tu bukan hanya untuk turboprop saja. Mana-mana pesawat, kalau enjin dia semua, tak kisahlah 2 enjin ke 3 ke 4 enjin, kalau all the engine tu dia mati, dia akan jadi glider. Which is dia akan glide lah. Dia takkan jatuh macam batu macam tu. Dia akan glide turut macam glider biasa yang nampak tu kan. Sama macam tu lah. So dari segi tu, all aircraft sama saja. Jadi glider bila dah tak ada engine power. Tapi in terms of macam safety tu, mungkin disebabkan statistik kan. Kalau you nak bandingkan turbofan macam 73, A320 dengan turboprop ATR ni, dekat dunia aviation ni lagi banyak orang terbang turbofan ni, yang jet ni. So dari statistik insiden dia, of course yang 320, 737 lagi banyak. Sebab in this world beratus-ratus ribu terbang kapal tu. Bandingkan dengan ATR. ATR mungkin 20, 50, saya tak tahulah. Tapi kadar dia kurang lah daripada yang jet tu. So of course kalau ikutkan statistik dia, nampak macam kita orang ni safer lah. Sebab tak banyak operate. Tidak adil untuk compare dengan. Ya, betul. Tapi in terms of safety, sama. I rasa sama je. Still aviation ni paling selamat kalau bandingkan dengan naik kereta ke, naik kereta api ke, naik motor ke kan. Bayangkanlah kalau naik kereta dengan motor tu, punyalah banyak insiden sampai tak boleh nak cover. Kan? Tapi kalau in aviation, satu jadi je terus cover. Terus viral. Okay. Kan? Betul. Betul lah. Dan tapi safe je. Dalam masa yang sama, ada pendapat kalau naik Fokker ni gegar lebih. Kalau turbulent, gegar lebih. Yeah. Boleh naik ATR memang gegar dia. Dia memang gegar dia lebih. Macam roller coaster saja. Ada yang tak suka, ada yang suka. Okey, cerita dia macam mana? Apa menyebabkan reason dia is because flying attitude ke? Flying altitude. Pandailah sikit. Abang. Awak pilot ya sebelum ni? Saya nak pergi pilot lah masa ni. Okey. Tepat jawapan dia. Because altitude. ATR ni kita punya level kita terbang tu adalah dalam lingkungan 15,000, 16,000 kaki macam tu. Selalunya weather kat situ lah dia orang. Dekat ketinggian tu. Whereas macam jet ni semua, dia terbang tinggi, 30,000, 35, 36,000. Dia dah terbang atas lagi daripada weather ni. Angin-angin apa semua ni. So lepas dia masa climb tu mungkin dia akan turbulent bila dia climb through level ni. Tapi lepas dia dah punch lepas cloud tu, dia dah clear dah. Dah clear dah. Betul. Tapi kita orang pula terbang all the way memang all the way akan lalu je weather tu. So kita belok lah kiri kanan. Tapi in terms of turbulence tu memang turboprop ni akan lebih merasa lah bandingkan dengan jet.
Lagi satu mungkin size dia kot kan. Size pun memainkan peranan juga, because kita orang ni kan kecil sikit kan. ATR ni dia punya, you akan rasa macam you bawa kereta sport lah. You akan rasa setiap pergerakan tu akan rasa. Betul. Yang kapal terbang besar ni kan disebabkan dia besar, so pergerakan ni slow, so you rasa stable, smooth. Sebab dia orang kan terbang long haul. Bila terbang long haul tu dia orang pentingkan smooth tu. Bayangkan kalau ATR terbang buat long haul, aku rasa aku pun muntah kot. Pilot pun muntah kalau 5 jam macam Faham. Ada lagi ni. Okey. Kapal terbang ATR tu panas. Masuk je macam oven. Adakah itu sering berlaku ataupun masa bila jadi macam apa ni, dekat on ground ke? Lah. On ground ke kat atas? Tu kena tanya iman pilot tu. Kalau naik dengan flight aku, insya-Allah sejuk. Tapi kau terbang dengan pilot macam ni, dia panas lah. Panas sikit lah. Proses aircon macam mana? Bagus metafor itu. Dia macam ni, macam sikit dengan Manzaro terbang 737 wide body semua tu, diorang ada APU. Familiar APU, right? Familiar. Auxiliary Power Unit yang selalu dekat echo kapal tu kan, ada dia macam generator. So generator ni dia akan provide elektrik dengan aircon kan. So walaupun you punya main engine tu masih tak hidup, tapi cabin you ada aircon, cabin you ada electric lighting, lampu. ATR tak. ATR tak ada APU tu. So ATR kita bergantung pada something called the hotel mode. Okay, hotel mode. So engine belah kanan kita, okay, kita boleh hidupkan as a generator. So sebenarnya engine tu hidup tapi kipas dia tak pusing. So yang ni dia akan provide aircon and provide lighting. Cumanya beza dengan APU, hotel mode ni dia tak berapa efficient untuk nak provide the aircon cooling tu. So mungkin sebab tu lah, macam Sikit cakap, selalunya passenger akan complain dia panas sikit. Apa kena hotel dengan hidupkan generator sebelah tu? Apa dia panggil hotel lah? Dia hotel tu dia technical term on the engine tu, bukannya hotel macam hotel 5 bintang tu. Dia main simple letak je lah hotel. Dia hotel ada dia technical term tu dia panggil hotel mode. Tapi sometimes macam I myself, I tak prefer hotel mode. I prefer kalau dia orang cocok terus aircon cut, ACU. So dia boleh cocok macam dia macam external punya aircon. External aircon. External aircon cocok masuk kapal tu, dia provide. Ada juga macam tu. Ada. Depends on airport ke macam mana? Depends on airport. Tak semua airport ada. Faham. So kalau you dapat aircon cut tu, kalau you terbang ATR, you akan nampak dia ada satu tube warna kuning akan connect ke kapal. Pernah nampak? Itulah aircon cut. So kalau you nak masuk boarding, you nampak kapal ni ada tube kuning tu, sejuk lah. Mungkin dekat luar daripada Subang lah tu, kau naik panas. Ya, panas. Orang Subang cakap, orang komen kat bawah. So nanti, itulah jawapan dia. Nanti anda semua dah tahulah bila nampak tube pipe kuning tu, tahu aircon tahu cut sejuk lah tu. InsyaAllah sejuk. Kalau kat Subang ada. Kalau tak InsyaAllah ada tu macam mana? InsyaAllah sejuk. Masuk ke apa kalau tak ada kuning tu? Bagi tahu lah ke cabin crew, selagi kau tak pasang tube tu, aku tak nak masuk. Betul. Lepas tu kau tanya, ni kapten dia beriman ke tidak? Itu antara benda yang selalu orang cakap lah. Okey, habis dah soalan saya. Habis, okey. Ini saya nak tanya lah, you aktif dekat social media dengan handle Turboprop, then you share tips of apa saja mengenai aviation based on apa yang berlaku ataupun viral di saat ketika itu. So sekarang ni saya nak kita revise balik apa yang telah terjadi beberapa minggu atau bulan sebelum-sebelum ni. Kisahnya macam ada angin lintang dan juga burung viral juga beberapa bulan sebelum ni kan. So ada kata Subang Airport banyak burung. So what do you comment on this? Burung dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul daripada burung ni. Burung burung. I mean honestly I cakap kat Subang ni burung tak banyak. Tak banyak Kalau nak bandingkan airport-airport lain, kalau macam airport Alor Star, airport Terengganu, ni burung banyak lah.
So memang burung tu hazard lah untuk kita orang untuk take off and landing. Sebab macam korang tengok video yang Sally tu apa kan, kan yang land dekat Hudson River tu. Betul. Sama juga case sebab dia langgar burung. Burung masuk dekat dalam enjin mati, dia glide. Tapi Sally tu burungnya agak besar. Ya. Tapi dekat kita punya burung tu kecil je. Kecil-kecil juga. Tapi okay, since talk about burung ni aku ada experience satu. Alostar. Landing Alostar malam. Okay. So landing semua, weather semua okay, kita pun relax, sejuk kan, masuk landing. So bila aku turunkan tayar, aku beritahu co-pilot, okay landing gear down, dia pun okay turunkan tayar. So aku dengar bunyi tayar turun, poop lock. Beberapa saat lepas tu aku dengar bunyi duk macam tu. Bunyi kat mana? Aku dengar macam duk macam tu, aku rasa datang daripada tayar sana. Tapi time tu aku tengok indication semua okay. So tak apa, continue to land. Okay, land, vacate semua, passenger disembark. So kita pilot lepas habis setiap sektor tu kena keluar kapal buat tawaf. Right? Kita buat inspection kapal. Tawaf wajib. Tak sunat je bang. Wajib. Tawaf wajib je. Tak buat dia cari. Tak buat dia cari engkau. Pakai jaket. Kenakan jaket dengan lampu suluh dengan tu kan. Rukun dia kena ada. Betul. Cermin mata hitam jangan lupa. Walaupun malam. Mata hitam. Cek apa pun tak tahu. Penting kau keluar pusing. Yang kena buat tawaf tu. So saya keluar lah. Keluar. Kapten yang keluar? ATR kapten keluar. Wow. So aku yang keluar lah. So aku keluar. Ada apa dah dulu tingkap dia cuci biasa. Engkau ambil jawatan aku bang. Tengok orang. Kalau isi minyak pun aku isi sendiri. ATR tu. Serius lah. So relevant aku jadi petrol park attendant tu. Bila dia suruh aku isi minyak ATR tu, aku master tahu je. Kenapa? Kan nak jadi pilot kau kena kerja dulu. Okey sambung balik kita tu. Okay, aku keluar dari kapal. Aku bawa flashlight aku sebab malam kan. Aku sulu-sulu aku nampak dekat tayar aku tu belah kiri, nampak ada benda warna hitam. Benda warna hitam. First aku fikir nampak first impression macam plastik bag sampah melekat. So aku macam fikir balik, mana logik ada plastik bag sampah melekat dekat tayar tu masa kita nak fly kan. Lepas tu aku datang inspection awal dekat-dekat sikit, aku nampak bukan burung je, keluang. Tahu keluang? Ya keluang yang besar. Besar tu. Keluang. Keluang tu ni saya fikir keluang man. Aku tak boleh baca lah fikiran dia. Keluang man. Baru nak selamatkan orang. Aduh. Versi Kedah pula tu bang. Aduh wow. Apa saya nak mai. Kau ajak captain ni. Apa pula aku kena macam ni. Aduh. Kelakar lah. Tapi kesian keluang tu sikit. Separuh badan dia habis. Sebab dia, kepala dia sangkut dekat tayar aku. Aku ada 2 tayar. Macam tu kan. Tayar kiri tu ada 2 tayar. Dia sangkut celah tu. Bila aku nampak dia, literally lidah terkeluar. Tak, literally. Betul. Memang nampak dia. Lidah terkeluar macam tu. Kesian. Kelakar lah. Habis kesian lah. Kesian. Waktu tu berapa tahun kahwin? Mungkin temunca. Mungkin tempias suwe kan. Tak boleh jawab sensitif soalan ni. Nanti balik aku kena sikit. Berapa tahun kahwin? Nanti balik rumah aku cakap keluang. Faham? Dia pula jadi keluar pakai baju kelawar tu. Aduh. Tahu macam mana? Tapi itu antara hazard yang ada sebenarnya So dia langgar aku langgar dia. Dia kena impact tayar aku rasa terus mati at that time. Impact dia tu kan terus mati. Kepala dia melekat, so badan dia masih terkapai-kapai bawah tu. Sampailah aku touchdown, tayar tu gelik dengan badan dia, serup. Sampai aku landing, separuh je badan tinggal. Abang jangan. So aku terus panggil engineer lah. Sebab aku geli nak pegang benda tu kan. Betul bang, datang tolong sekejap. So tengok engineer tu pun datang, dia tolong tanggal-tanggalkan. Lepas dah tanggal tu, walaupun dia separuh badan, bila angkat, satu badan air. Tinggi dia. Kalau full size tu lagilah. Tapi kalau kena kipas tu itulah. I fikir balik kan. Bila I fikir balik macam
Aku laki tu. Lelaki. Kalau kena bahagian lain mungkin jadi lain Subang jadi ke? lagi emergency. Alustar. Benar aku cakap Kedah tadi bang. Ya harus jujur ya. Aku dah fikir dah, takkan aku kena naik stop dekat Alustar ni kan. Baju spender pun tak bawa kan. Faham. So aku check balik semua, tengok tak ada kabel, tak ada putus apa semua. Aku call engineering kata, "Oi, aku langgar keluar ni." Nampak macam okey. Kau rasa okey tak? Kata kejap, kita send engineer datang. Dia check Check, dia kata okey. Okey, jalan balik. Tapi itulah hazard dia macam tu lah. Cabaran-cabaran membawa kapal dan Tak ada cara nak mengelak ke? macam ini suruh elak. Masalahnya keluang men tu mana tahu. Bukan keluar men, keluar. Keluang tu dia pun tak nampak bang. Keluar dia kata, ngapa kau tak elak? Tapi tak ada cara untuk elak. Ada. Macam contoh dekat Singapore Seletar. Dia dekat along dia runway tu dia akan pasang macam reflektif punya strip. Macam contoh kalau rumah kat kampung-kampung dia pasang CD tu kan. Tu semua untuk halau burung kan. So kat Seletar ni pun ada tapi dia bukan CD lah. Dia macam reflective strip tu dia letak along the runway, ke tepi runway tu. So benda tu memang efektif untuk halau burung. Yalah yang dekat viral yang video tu kan. Burung tu sup lari daripada tepi. Tak ada juga. Yang tu pun ada kan. Yang tu dia menggunakan frekuensi. Memang hanya ada. dia point kat burung tu, dia bagi frekuensi. Dia burung tu akan ada melarikan diri lah. Macam kat Subang dia pasang scarecrow. Dia pakai Dah harus jujur ya Pak. scarecrow. Ni lawak ya, kau jangan. Lawak lah. Lawak. Baru aku nak apply kalau betul percaya tak lepas aku rasa nanti. Baru aku nak apply bang. Okey. Jadi scarecrow. Kerja pun kat airport. Okey lah tu. Okey, lagi satu yang viral juga baru-baru ini, ada satu airline tu sering berpatah balik. Mungkin orang kat luar kita terangkan sedikit lah. Kenapa kita perlu berpatah balik ni? Selalunya Atten back ni first and foremost is safety lah. Safety. Paling penting sekali safety. Kan? Tak payah talk about company lah, talk about pilot je. Kan? Kita orang pun ada family. Betul. Kita orang pun ada anak kat rumah kan. So kita tak akan nak jeopardize safety passenger, apatah lagi safety kita sendiri. Kan? So every time kalau percayalah bila pilot tu decide untuk turn back, mesti disebabkan safety reason. Right? Kapal pun not perfect. Dia ada dia technical dia yang apa ni kan, yang kita kena hadap kan. Even macam my experience dah 10 tahun ni pun banyak je ada buat, bukanlah banyak tapi adalah beberapa kali ada buat turn back ataupun RTB kan. Selalunya it's because of safety reason lah. Macam tu. So prosedur yang you kena lakukan semasa hendak melakukan turn back tu dilakukan selepas you consult siapa? Because kat atas tu first kali kita kena consult manual kita. Okay, check manual kita. Sama ada manual tu dia akan bagi tahu, okay, dengan kerosakan ni you boleh continue lagi ke you wajib patah balik. Okay, kalau wajib patah balik memang you kena patah balik lah. Kalau you continue juga you kena jawab. Kan? Tapi kalau dia kata you boleh continue, okay, up to you. Now sekarang ni captain dengan co-pilot kena discuss lah antara kita berdua sama ada lebih baik continue atau lebih baik patah balik. Macam tu. So you pertimbangkan lah. Betul. Sometimes lebih baik untuk you continue je. Because kalau you patah balik lagi jauh berbandingkan kalau you continue. So you discuss lah. Dengan kerosakan ni, kapal ni boleh terbang ketinggian berapa, kelajuan berapa lama dia boleh terbang, apa penalty dia, banyak benda lah, very technical. Dan you kena fikir juga, kalau aku continue to our destination, airport, ada ke ground staff untuk support passenger kat sana? Betul. Kan, tak semestinya ada. Kan, sometimes better you patah balik juga supaya kita punya passenger, our passenger, our engineering ada, our ground staff ada, support tu ada. Kan? So sometimes on that reason kita mungkin akan patah balik juga. So banyak benda lah yang kita kena consider. Mungkin boleh kongsi experience you sendiri yang you patah balik tu atas reason apa? I pernah kena 2-3 tahun lepas. And apa ni, I kena sebab kapal I tak boleh pressurize. Maksudnya
tak boleh tinggi lagi, tak boleh terbang tinggi. Betul, tak boleh terbang tinggi. Time tu I fly daripada Subang ke Kota Baru. And then kalau you fly Subang ke Kota Baru ni, ada satu halangan obstacle besar, iaitu banjaran Titiwangsa, betul. So disebabkan I tak ada pressurization tu, I hanya boleh terbang 10,000 kaki je. So 10,000 kaki tu dengan banjaran tu tak lepas. So because of that, I no choice, I kena patah balik ke Subang. Itu one of the case lah. Obvious punya. Memang tak boleh buat apa lah. Memang kena patah balik dan patah balik juga. Verified dan. So masa sebelum take off, you tak realise that you have that kind of problem. Some problem tu you hanya boleh identify after you dah take off. Contoh macam pressurization tu, on ground dia tak functioning lagi. Dia belum kick in lagi. Most aircraft pressurization tu hanya akan kick in after certain altitude you dah pass. Contoh macam ATR ni dalam 3,500 kaki, baru sistem tu akan kick in. So macam I punya case tu, I perasan sistem ni ada problem bila I dekat 7,000 kaki. Buat I perasan bila I check tengok, so tak boleh naik. Kenapa pressurization aku ni tak naik? Barulah detect sebenarnya ada some kind of leak somewhere lah dekat cabin tu. Masa tu dah berapa minit penerbangan? Dah kalau 7,000 kaki tak lama, baru dalam 5 minit. 5-10 minit macam tu. So you keluar bagi ucapan dekat PA lah. Tapi first ucapan tu is the list of our priority lah. Sebab kita yang priority pertama kena make sure dulu kapal tu safe. Okay. Then nombor 2 priority kita nak terbang ke mana ni? Kan? Nak holding ke, nak continue ke, nak pergi terus ke banjaran tu ke, nak pergi tempat lain ke? Kan? Semua tu kena decide dulu. Last ni priority baru kita talk to the passenger. That's why kalau perasan some failures kan, dia passenger akan question. Asal lah pilot ni engine dah mati, dia tak beritahu kita. Dia diam je dulu, tak beritahu kan. Sebenarnya kita tahu, cuma bagi tahu kau tu is our list of our priority. I suka ayat tu. Bagi tahu kau tu is our list priority. Bukan bermaksud kita tak penting. Betul. Jujur. Mereka ada jujur dah jujur. Ada priority. Ada priority. Priority tu dalam bahasa lain ada keutamaan lain yang harus diselesaikan dulu betul. Sebelum dimaklumkan kepada kita. Bukannya kita tak penting tak, tapi dalam banyak-banyak priority tu kita adalah priority selepas disettlekan benda yang lagi utama pada kita tu untuk memastikan dan diberitahu tindakan-tindakan. Takkanlah contoh. Let's say engine you terbakar kan. Takkan kau nak captain tu datang PA, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang penerbangan 1, 2, 3, 4. Seperti apa yang anda nampak belah kiri kita ni terbakar sekarang ni engine ni. Tapi tak apa, saya akan cuba untuk nak padam api tu. Korang relax kejap meanwhile enjoy the view. Meanwhile bolehlah ambil gambar, rekod video. Ambil video. Passenger tak ingat kau gila ke apa captain ni, terbakar cepat lah, do something, betul tak? So logik dia macam tu kan. Dia macam kasar sikit, tapi list priority. Logik lah. Kita settle masalah dulu, semua dah stable, kita tahu mana nak pergi, baru call balik. Tuan-tuan perempuan. Tapi I suka ayat captain list priority. Maksud you stay our priority, but you are the most list. The sequence tu list sikit lah. Dia ada priority dia, safety dulu. Yelah, safety dulu lah. So normally benda-benda macam ni quite normal lah, captain, for you berpatah balik ni dalam penerbangan. Bukan nak say normal lah, tapi pernah jadilah beberapa kali dekat I tu. Macam in fact macam recently beberapa hari lepas pun I ada juga insiden. Tapi in that time tu aku tak patah balik lah, aku continue. I see. To land dekat my destination. So whatever it is, demi kebaikan dan keselamatan, sesuatu perlu dilakukan lah. Ya, betul. Sama ada you continue, berpatah balik ke, terbang tinggi ke, terbang rendah ke, whatever it is. Semuanya ada reason lah. Semua ada reason. So, dalam media sosial juga you ada banyak berkongsi-kongsi segala macam tips ke apa ke semua. Mungkin ada a few cerita-cerita yang you nak share dekat Borak Dalam Geli yang you pernah share dekat you punya IG ke apa yang menarik untuk dikongsi dekat sini, yang mungkin orang lain tak tahu selain daripada followers you. Macam I kat Mr. Turbo Prop ni, I ni sebenarnya seorang yang
tak suka menunjuk diri I sangat. Okay. Introvert sikit lah introvert dia. So yang muncul Mr. Turbo Prop ni, identity Mr. Turbo Prop ni is because of my wife juga. Agak dah. Because of what tau. Masa aku punya birthday hari tu, dia belikan aku kamera. Dia belikan aku kamera 360. Okay. So dia yang galakkan aku share lah video-video semua kan. Aku kalau ikut aku malas. Dulu aku ni suka main game je. Rumah main game semua kan. So dia yang galakkan aku untuk keluar daripada kepompong. Gitu. Jadi butterfly. Jadi butterfly. Come out from cocoon. Jangan jadi keluang. Tersekrang tajam pula. Tu butterfly. Okey lah. Faham. And then itulah bermulanya. You ingat tak apa yang first tips yang you share, video yang you share? Tak ingat? Abang Zainul suka tanya soalan-soalan besar lah. Dah lama dah. Okay lah, one of your favourite tips yang you rasa yang banyak hits ke apa? One of my ni I share tentang reason delay lah. I nak beritahu kat dia orang sebab passenger semua sometimes dia hanya nampak delay tu saja. Dia tak nampak belakang delay tu apa yang terjadi. Punca. Betul. Dia hanya tahu nak marah. Why delay 2 hours? Why delay 4 hours? Betul. So I try to explain lah. Macam kita orang pilot, cabin crew, korang ingat kita nak ke delay? Betul. Kan kita kalau boleh kita nak balik setengah jam awal. Sama macam korang. Exactly. Sama macam korang. Kita pun nak balik juga. Betul. Tapi sometimes things happen. Cuaca lah, technical lah, airport tutup lah. Sometimes masalah bukan punca daripada kita, punca daripada engkau kak, daripada passenger kak. Marah sangat. Tak adalah, kau marah. Tapi aku nak jangan jujur ya pak. Tak lah, dia betul lah. Masalahnya sometimes datang ada passenger juga. Macam contoh, dah naik cabin semua, tiba-tiba tertinggal handphone, turun balik. Tak nak kita kena tunggu. Tertinggal handphone, tak kena tunggu kak. Sometimes tertinggal pasport. Kita kesian lah, tunggulah. Dah delay 15 minit, nak cari lagi. Yang tu kau tak nak cerita. Betul. Kan? So delay ni tak ada siapa nak, tapi it happens. Tapi okay lah, kalau delay ni mungkin bagi orang terang sikit, apa yang bakal terjadi bila adanya kejadian delay lebih daripada 1 jam? Dari segi cost, dari segi apa lagi yang you rasa? Delay tu memang cost money lah for company. Duit lah. Setiap minit yang aircraft tu spend on ground parking tu kena charge duit. Maybe slot untuk terbang. Time slot. So you nak submit the new flight plan, you nak revise you punya parking slot timing dekat destination airport. Kan kalau delay lebih daripada 3 jam sekarang MEFCOM punya regulation, right? Delay daripada certain amount of time kena bagi meal. Betul. Kan? Sama ada dia bagi Kopitiam punya voucher ke, bagi McD ke, Burger King burger ke, duit lagi. Duit tu daripada airlines. Kalau lebih daripada 6 jam delay kena bagi accommodation. Betul. Hotel. So airline pun tak nak delay kalau boleh, kan? Tapi iyalah, dari segi apa orang kata, ambil berat daripada kapten ni lah yang you punya judgement lah, mengatakan kalau kapal ni kena delay because of safety, weather, no choice. Tapi kalau tak ada tu semua, sebabkan kau lambat, kita tinggal je lah kan. Betul. Kalau macam kita semua on time, from our side kita on time, dan disebabkan satu passenger lambat ke apa, terlepas dia punya apa orang panggil tu, yang gate close punya time tu, terpaksa tinggal lah. You pernah tinggal penumpang? Pernah juga few times. Tapi kuasa untuk offload tu bukan dekat tangan kita. Selagi pintu tak tutup, security punya ni. Diorang punya decision untuk offload ke tak. Faham. Kita hanya boleh bagi recommendation. Kata, cepat lagi 5 minit offload Tapi final decision masih kat diorang. I see. Bukan kat kita. Mungkin ramai orang salah faham kot benda tu. Ya, sekarang dah terang. Kan dah terang dah. Saya suka cara kapten ni menerangkannya. Betul. Unless cabin crew dengan pilot hanya ada kuasa untuk offload selepas pintu dah tutup. Contoh, pintu dah tutup, kita dah push back, passenger buat hal. Pintu kapal dah tutup. Pintu kapal tutup pintu kapal dah tutup, kita dah push back, tiba-tiba passenger buat hal. Yalah, yang husband wife gaduh ke apa, gusti-gusti boxing apa. So cabin crew kata decide, okay, this couple not safe. Beritahu kapten ada passenger buat hal, offload. Yalah, yang kes Khadijah tu, dah tutup, safety announcement dah settle, dia pergi rubber. Patah balik, offload. Offload. Itu sebab berasakan yang
Atau Tak yang selamat lah yang dalam Ana tu, Ana cakap passenger dia mabuk, lepas tutup Sometimes bukan passenger buat hal, sometimes it's medical juga. padang, betul. Macam contoh ada recently happen kat Subang pun, passenger pregnant. Oh. Dia pregnant, dia tak sign dia punya indemnity form tu. Betul. Dia terlepas masuk dalam cabin. So masuk dalam cabin, lepas dah pushback tu dia sakit perut. Dia sakit perut, dia beritahu cabin crew dia sakit perut. Cabin crew nampak dia dah perut bulat. Macam combine dengan dia sakit perut, cabin crew terus tak nak ambil risiko. Captain, ada passenger ni pregnant, I don't want to take responsibility. Betul. Sebab tak ada indemnity form. At least kalau dia sign indemnity form tu, dah release responsibility tu daripada company kan. So dia patah balik, offload lah. Marahlah satu kapal. Kapal passenger lain mungkin tak tahulah dia orang sana. Tapi yang passenger tu dia okey lah. Sebab dia pun tahu yang dia dah sakit-sakit situ kan, dia pun keluar lah. Dan saya juga nak bagi tahu kepada anda, waktu episod ni disiarkan, insya-Allah boleh disiarkan dalam tahun ini juga. Kalau keluar pada tahun ini, bawanya kita keluar dalam bulan-bulan musim yang memang dirahmati, musim-musim yang memberi banyak rezeki di bumi ini, iaitu musim hujan. Jadi kita memang expected delay bagi siapa yang mengambil airline penerbangan sebagai transport anda. Saya berharapkan anda bersabar, atur betul-betul planning tu. Jangan sampai-sampai terus meeting, sampai-sampai terus nak akad nikah, sampai je airport lepas tu ambil pergi, aku terima nikah. Jangan. Jarakkan. Atur sampai betul. malam dulu, buat bachelorette party dulu. Bachelorette party lambat tak apa, Dik. Nak pergi mahkamah, pun setting masa time elok-elok. Yalah musim hujung-hujung tahun ni ramai pergi mahkamah ni, why not? Bercuti pun sama juga, ada hotel, ada apa yang anda book, semuanya anda kena ada time frame untuk anda ada bersukaria atau luxury sebelum anda melakukan sesuatu booking. Sama. Apa yang kau cakap itu, aku dah apply, which is pada Januari. Aku punya show 12 hari bulan 1 is wedding tengah hari. Wedding. Show aku kat Penang 11 hari bulan. 11 hari bulan. Malam. So dia nak bagi tiket flight pagi. First flight out. Aku cakap kat dia, tak apa, I drive. Sebab I tak nak ambil risiko kalau ada delay. Betul. That's why ini yang you cakap tadi tu, kita apply apa yang saya buat ni, apa yang CK mention tadi. Tapi tambah di hujung tahun ni. Sebab kalau kita, let's say you ada meeting tengah hari, you ambil flight pagi, saya tak apa yakin. Tak apa yakin. Kalau ada delay. Kita tak, orang kata tak, bukanlah tak 100% tak percaya dekat airline, tapi tak tahu, kita tak tahu. Anything can happen kalau flight tu rosak tiba-tiba ke apa ke, we don't know. So I tak nak jeopardize I punya job ni. Betul. Deposit dah ambil. Dah ambil deposit, bayar habis. Kena bayar balik. Baik aku drive je. Baik drive je. Sanggup dan baik aku bayar driver lebih sikit harga tiket, tak apa. Aku settle. Faham lah. Anda faham sendiri. Dan macam mana Kapten cakap tadi pun, dia pergi ke Phuket, Subang ke Penang, Penang ke Phuket. Anda tak tahu cuaca kat Phuket. Anda tak tahu kapal terbang tu daripada mana. So kalau Phuket waktu tu hujan teruk, mereka tak boleh take off, maka kita akan delay lah di Subang itu tadi atau di Penang itu. Kena arrange and manage. Bagi imat masyarakat lah. Kalau keluar tahun ni Kapten. Selalunya kalau first flight dia paling critical. Itulah. Kalau first flight tu dah delay, belakang ni semua stack. Domino's effect. Domino, pizza. Saya balik ke Johor ke KL pun domino dia 2-3 jam. Moral of the story sini, you kena arrange dan tengok priority you all. Kalau you rasa you boleh drive, you better drive. Kalau you tak ada choice, you elakkan jadi benda tu. Macam saya, kalau saya ada choice, saya tak nak ambil job yang sebelah tu. Tapi sebab saya rasa saya boleh drive, saya ambil je lah job tu. Kalau saya tak jalan nak Ipoh makan, boleh berhenti tapah, lepak, kan? balik Buntah. Okay, good advice. Captain. So setakat ni you punya follower berapa ramai, Cap? 370,000 banyak pada dekat TikTok. IG baru mula, so baru sikit je lah. Okay, TikTok tolong real sikit Faizal. Kenapa dulu sikit? TikTok okay. Aku pun 289, TikTok 370. Kau sedar diri lah juga. Follow saya sekali kat TikTok ya.
Borat dalam geli kat TikTok pun boleh follow. Follow. Itulah dia. Follower. Bagi like, bagi follow sikit. Kita swap followers. Ya. Followers saya boleh minta Boleh tukar-tukar. Tapi untuk kapten saya nak tanya, kapten tak ada untuk kapten, ada ke kapten tu boleh dipindahkan ke kapten 73 ataupun Airbus ataupun A3? Cita-cita adakah itu jadi cita-cita ataupun itu adalah career ladder yang harus memang honestly memang every pilot lah cita-cita nak terbang kapal besar kan. A350, 787, A380, yang advance semua kan. Memang boleh, macam contoh kat Firefly ni, insyaAllah nanti kalau saya ada rezeki pun saya akan upgrade to 737. Alright. So boleh lah kiranya. Tak semestinya kalau you start dengan ATR, you akan duduk ATR je sepanjang hidup you. Ada career progression. Ada progression dia. Adakah masih kekal jawatan kapten di 73? Depends on company. Depends. Macam my company ni dia bagi internal upgrade, boleh terus as a captain. Faham. Tapi sometimes most of the time kalau you terbang ATR turboprop ni, kalau you nak pergi as a captain terbang jet, you kena duduk co-pilot dulu. 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun bagi familiar balik, dan baru sit on the captain balik lah. Macam tu lah. Satu kejayaan sangat-sangat. Betul. Saya setuju semua orang apply Sangat-sangat seronok dengan episod kali ini. Dan masa mencemburui kita. Sangat cemburu. Dengan bila dah seronok ni ada je rasa macam kejap kan. Jangan kau nak tambah segmen, jangan. Ya harus jujur ya, Pak. Okay. Quote of the day. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Kapten Farhan. Mungkin kita ada 2 minit saja Cap untuk bagi your apa saja penutup untuk sesi kita pada kali ini. Okay. First of all, terima kasih lah pada Abang Zarul dengan CK jemput saya. Ingat kata nak jemput, lama juga, tunggu. Kita harus jujur ya, Pak. Ingat kan tak pandang pilot-pilot yang bawa turboprop ni dia kan. Kita the first turbo propeller pilot kita in my galley. Tapi kalau dia naik flight dia tak pilih pun. Naik ATR kan. Mana pula. Selalu pilih, saya pilih. Okay, teruskan. Lebih kurang tu je lah. And then siapa yang belum follow Mr. Turboprop tu boleh follow. I share a lot videos, information, knowledge on aviation industry. Okay. Sama macam korang lah. Betul. Supaya lepas ni macam kalau delay ke kapal rosak ke, ada lebih more info, lebih faham lah kenapa sometimes delay ni necessary. Alright. Thank you so much. Thank you so much, untuk pihak saya dan Siki di sini, satu saja nak pesan. You, Luna dengan Nadia jangan buat podcast aviation. Kau buat, kau siap. Aku risau dah 3 orang dah jadi podcast dia ni. Lama-lama datang logik tu. Itulah dia. Kita tak nak bagi logik kat diorang. Kita tak nak bersaing. Kita tak suka bersaing. Kita tak suka bersaing. So jangan buat. Mungkin 1 bulan 300,000 follower. Dia nak lawan dah, Pak. Okay. Alright. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga saat ini. Kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan subscribe. Dan jika anda rasa macam nak lagi lah Kapten Farhan ni, aku boleh nak lah. Boleh request. Banyak lagi cerita sebenarnya. Ni baru takut kalau nak 2 tahun depan boleh korang tengok video ni. Aku takut risau. Okay. Terima kasih. Kita berjumpa di video yang akan datang. Sehingga itu, take care dan Assalamualaikum. Ada jujur ya, Pak.